السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, qala al-musannifu, berkata oleh musannif, rahimahullahu ta'ala, ay Allahumma arhamhu, mudah-mudahan merahmati ia oleh Allah Ta'ala, akan musannif, khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. وهي مبتدأ، القدرة خبر عطف، والإرادة sifat keduanya, المتعلقتان تعلق بجميع الممكنات, dengan segala mungkin. Sebelum tu yang dulu muka surat 6 pada matan, famimma yajibu li maulana jalla wa azza ashruna sifatan. Ashruna dulu kita kata dia tu fa'il, silap tu, bukan fa'il yajibu. Fa'il yajibu tu pada ma mausuliyah tu, a'idham di situ. Ashruna sifatan itu mubtada khabar mubtada muakhar, mimma ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Itu betul, sifatan tu tamyiz lah. Kemudian bijami'il mumkinat, dengan sekalian perkara yang baru, yang mungkin. Bijami'i jar majrur wa huwa mudhaf, al-mumkinati mudhafun ilaih. Artinya, arti kata musannif, dan yang ketujuh, dia buat kurungan 7 tu nombor 7 lah, iaitu kudrah. Kudrat sifat ma'ani yang pertama. Kenapa diletakkan kudrah? Kerana dia munasabah dengan perbahasan sebelumnya, iaitu wahdaniyah pada af'al, keesaan Allah pada af'al. Maka apakah sifat yang munasabah untuk dibahaskan selepasnya? Maka ulama tengok kepada wahdaniyah af'al, membabitkan perbuatan Allah. Tidak ada yang beri bekas pada perbuatan Allah, melainkan Allah bersifat dengan kudrat, maka diletakkan kudrat dulu. Kemudian kudrat pula tidak akan terjadi bila tidak ada iradat, lepas tu lepas dia letak iradat pula. Iradat tidak akan terjadi melainkan dengan ada sifat ilmu, selepasnya letak sifat ilmu pula. Ilmu tidak akan terjadi melainkan ada sifat hayat pula selepas tu. Lepas tu samak basar kalam didahulukan samak kerana Allah Ta'ala sebut wa huwas sami'ul basir, letak pula samak kemudian basar, akhir sekali kalam. Itu tarik yang pertama lah. Tarik yang kedua, dimulakan ma'ani itu dengan sifat hayat.
Kenapa sifat hayat? Kerana sifat hayat itulah penentu kepada segala sifat ma'niyah lain berfungsi ataupun bertakluk. Kalau tidak ada sifat hayat, maka tidak akan bertakluklah sifat-sifat yang lain. Jadi sia-sialah sifat-sifat yang kita bahas itu apabila kita tidak sabit sifat hayat, iaitu berhidup. Maka kata dia kudrat. Apa kudrat? Kuasa, yakni berkuasa. Itu dia. Kira tu Najib tak silap dia terjemah berkuasa. Kudrat mana? Berkuasa. Dengan berkuasa Allah kuasa. Kuasa tu thamaratus sifah. Kena tepat terjemahan itu kepada thamaratus sifah, buah hasil daripada kesan sifat tersebut. Allah Ta'ala itu kuasa. Dengan Allah kuasa, Allah kuasa apa? Allah berkuasa menciptakan alam. Itu itu maksud samaratus sifat, bertakluk. Kata berkuasa mencipta, takluk. Itu lebih tepat silahi sahaja. Jadi musannih ni dia terjemah secara tasamuhan. Kita tanggung kata secara tasamuh sahaja diterjemah ni, tidak secara istilahi. Dan yang ke-8-nya iradah, berkehendak. Berkehendak terjemah kepada ta'alluq. Iradah dengan mana berkehendak, dengan sifat berkehendak. Allah boleh kehendak. Allah kehendak apa? Allah berkehendak perkara mungkin. Itu terjemahan sifat ataupun terjemahan sifat ismi, kemudian masdari, kemudian samaratus sifah. Samaratus sifah kehendak, masdari ataupun ta'aluk berkehendak, ismi ataupun sifat ma'aninya ialah berkehendak. Sebab dia merujuk pada satu sifat, berkehendak Allah bukan satu, berkehendak Allah banyak. Kita dah hurai panjang dah waktu akhirnya tu Najib 6 jam tu. Tengok situ lah. Yang ta'aluk keduanya, yang kudrat dan iradat itu dengan sekalian mungkin, iaitu mungkin mawujud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal wujud, mungkin sayujadu. Ini tak ada khilaf pada ta'aluk ketiga-tiga ni kepada kudrat iradat. Cuma yang khilafnya, yang macam Aqidatun Najib sebut, mungkin annallaha ya'lamu lam yujad. Itu khilaf ulama. Ada pandangan pertama kata ya ta'aluk juga. Dah kata imannya Abu Jahal tu lah ke mana? Tilik kata mustahil, tu tilik aridi. Pandangan kedua kata tak bertakluk. Kudrat Tuhan tak bertakluk. Kerana apa? Kerana dia itu tiada nisbah kepada ilmu Tuhan. Memang tak ada dah. Memang tak akan berlaku imannya Abu Jahal. Maka digabungkan dua pandangan ini, mengatakan yang pertama tadi itu rujuk kepada Soluhi Qadim, yang dengan makna boleh dan patut sediakan lagi Allah Ta'ala itu boleh menjadikan iman Abu Jahal, boleh tidak. Lepas tu yang kedua tu tanjizi hadis, iaitu tidak berlakunya tidak berlakunya iman Abu Jahal, Abu Lahab kepada diri mereka, bahkan berlaku sebaliknya. Tanggung di situ untuk menggabungkan dua pandangan tersebut. Intaha Aqidatun Najib. Jadi mungkin 4 lah. Mungkin mawujud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal wujud, mungkin sayujadu, mungkin anallah ya'lamu lam yujad. Semua ni Allah Ta'ala ta'aluk belaka. Cuma dari sudut sifat kudrat itu, Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan perkara mungkin itu, tu tak ada khilaf. Yang ada khilafnya mengadamkan, meniadakan sesuatu, yang mana Aqidatun Najib pun tak sebut. Kitab-kitab besar sikit sebutlah, Fathul Majid, Aisyah Syarqawi dia sebut Allah Ta'ala meniadakan sesuatu itu dengan kudrat, itu khilaf ulama. Pandangan pertama tidak bertakluk kerana meniadakan sesuatu itu berdasarkan habis imdad Allah, habis kurniaan Allah kepada benda tersebut, habis padam, terpadamlah. Seperti mana dibuat contoh lilin yang ada api, yang berhajat pada api untuk nyala, berhajat kepada minyak untuk nyala api, habis minyak, habislah api. Bukannya kita duk pergi buang ke apa, bukan. Itu dia maksudnya habis imdad, habis kurniaan Allah SWT ketika itu, habis padam, tiada. Tapi pandangan Mu'tamad ta'aluk juga. Dia panggil mengadakan dan mengadamkan sesuatu itu ta'aluk kudrat yang hakiki. Adapun ta'aluk qabdah, ta'aluk kudrat yang majazi. Kita kata ta'aluk qabdah tu dia seolah-olah tahan. Macam kita bina rumah,
ketuk paku tong tong tong, hak tu kudrat yang hakiki kita bertakluk. Lepas tu kita siap rumah, kita biarkan rumah itu ada. Itu takluk qabdah kita secara, takluk kudrat kita secara qabdah, iaitu kita tahan dan biarkan rumah itu ada. Begitu juga qabdah Tuhan, Allah Ta'ala tahan dan biarkan benda itu ada, ataupun tahan dan biarkan benda itu tiada. Jika diterjihkan, ditakhsiskan oleh kehendak Tuhan nak buat sebaliknya, maka barulah terjadi sebaliknya. Qala syarihu, telah berkata oleh syarih al-Syekh Mahmud Saman Al-Barlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, al-qudratu sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidhatihi ta'ala, yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu wa i'damu kulli mumkinin. Al-qudratu mubtada, sifatun khabar wujudiyatun, sifat bagi sifatun ay mansubatun ilal wujudi. Qadimatun, sifat kedua lagi pula qadimah, qaimatun lagi pula ada ia sifat itu, bidatihi ay fi dhatihi, pada zatnya Allah Ta'ala. Yata'atta biha, yang boleh jadi. Ini kita tak baca lagi terjemah tu, kita baca terjemah kita tu. Yata'atta biha bisifat ini, boleh bawa datang dengan dia, dengan sifat itu, oleh mengadakan setiap mungkin dan meniadakan dia. Itu terjemah kita lah. Ijad, aujada, yujidu, ijad, dan idhafah masdar kepada maf'ul. Wa i'damuhu musama, a'dama yu'dimu i'daman, idhafah masdar kepada maf'ul. Artinya, arti kata syarih, bermula kudrat iaitu satu sifat. Batu terjemahan daripada tafsiran satu sifat inilah Syekh Wan Ismail Al-Fatani mengatakan bahawa maksud dan murad ulama-ulama dulu bila kata berkuasa ni, makna ada satu sifat je. Berkuasa Allah ni banyak, berkehendak Allah ni banyak. Lagi pula berkuasa Allah dan berkehendak Allah sifatul fi'li, sifat yang merujuk kepada perbuatan Allah. Lagi pula berkehendak dan berkuasa ini boleh habis dan baharu dan boleh hilang. Contoh, Allah Ta'ala buat Ahmad hari ni, lahirlah Ahmad. Kemudian lepas habis lahir Ahmad, tak ada dah namanya cipta Ahmad, tak ada dah, habis. Masuk pula ciptaan yang baru. Saat lagi tengah hari Allah Ta'ala buat Muhammad, sekarang pukul 7, maka tak berlaku lagi, tak bertakluk kudrat Tuhan untuk buat Muhammad lagi, kerana Muhammad takdirnya pukul 12 lagi baru lahir. Bila bagi pukul 12 lagi, barulah lahir Muhammad. Baru, maknanya perbuatan Allah baru. Kita bukan bincang pasal Allah berkuasa, kita bincang pasal sifat qadim. Sifat yang qadim. Berkuasa bukan qadim. Berkuasa Allah bukan qadim. Berkuasa Tuhan yang qadim. Tu. Allah Ta'ala buat sesuatu pukul 3 pagi tadi, maka sekarang pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi makna 3 pagi yang Allah buat tadi sudah habis, hilang, sudah selesai. Maka masuk perbuatan kudrat Allah yang baru pukul 7.40 ni, pukul 6.40 ni. Ini tak tepat, ataupun tak, menurut badas nisbah kepada kita sahaja, tak tepat kalau kita faham zahir ibarat ulama kudrat dengan makna berkuasa, tidak tahqiq. Ini tidak akan didapatilah melalui pengajian lain selain daripada pengajian Tok Melayu kita atau pondok kita, baru dapat kemah, baru baca kita Arab lain tu selama dek ya. Kalau tak dapat hak begini, sebab tu ulama dulu, dia dulu mengaji dengan orang Melayu dulu. Dia mengaji alim dekat kampung tu. Syekh Muhammad Arsyad Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Wa Ismail Fatani, Syekh Ahmad Fatani. Dia bagi alim dalam negeri dia dulu. Dia ngaji dalam negeri tu. Tok Guru Haji Cik Kedah ngaji kitab Jawi saja 8 tahun. Dia 8 tahun mengaji kitab Jawi saja. Lepas habis mengaji kitab Jawi saja 8 tahun, dia mengaji pula kitab Arab 20 tahun. Boleh itu? Boleh ada hemah itu? Tak ada lah orang sekarang. Orang sekarang 4 tahun selesai. Dia tak ada hemah lebih dah. Hemah kurang. Kalau kita Tarmasi sebut, kita baca dulu. Apa dia? Dulu zaman Imam Ghazali, zaman Imam Haramain, kita kecil tu. Kita kecil tu, nisbah kita mutawalat. Kitab Rawdatul Talibin tu bagi mereka mutawasit. Kita dah mutawalat dah Rawdatul Talibin tu. Apa himah kurang. Tu.
Hemah kalau kita tak boleh nak jadi, tak boleh gaji kita tinggi-tinggi banyak sangat pun, hemah tinggi belajar tu kena ada lah. Ya, hemah tinggi belajar ni kena korban banyak. Oh. Nak kerja, tak kerja. Nak kahwin, tak boleh. Bapa tu kena fokus. Kahwin habis dah. Al-istighal fil ilmi tak ada lah. Yang adanya ta'allum fil ilmi ada lagi. Kalau tak ada juga tu teruk lah. Al-istighal fil ilmi, bila kahwin tak ada lah. Putus. Sebab tu orang kata waktu ni lah nak belajar. Sebab apa dia kata gitu? Sebab nanti kahwin tak ada dah. Tak ada dah. Dan ulama dulu dia korban bertahun-tahun dalam keadaan tak bini lagi. Bini lepas pada tu. Kita tak boleh dah. Tak tahan dah. Tengok kawan kahwin, kawan kerja habis. Tu. Habis. Kemudian sifat yang berdiri, sifat yang wujudiyah, yang ada ia sifat tadi. Jadi berkuasa Allah, berkehendak Allah tiada, dia itu sabit saja. Berikutibari sifatul fi'li ni. Yang qadim pula sifat. Yang qadim, yakni yang sedia ada sifat. Jadi berkuasa Allah Ta'ala itu baru. Berkehendak Allah Ta'ala itu, tu tak apalah qadim kita kata. Sebab dia tanjizi qadim. Tapi nak taswir berkuasa tu qadim tak boleh. Kalau berkuasa Allah Ta'ala dengan makna mencipta sungguh sejak azali, makna ada qidamul alam di situ. Bukan mustahil. Yang berdiri ia sifat itu dengan zat, dengan makna pada. Berdiri maknanya ada lagi sungguh lah. Berdiri itu dengan makna sabit, ada di zat. Jadi berkuasa berkehendak tak ada di zat. Dia itu sabit dan ada di zat. Dia tidak ada berkuasa berkehendak di zat, tak ada. Melihat ada di mata, tak ada di mata. Mendengar tak ada di mata. Mendengar itu kita faham daripada seseorang itu mendengar dengan dia fokuskan telinga dia ke arah sesuatu. Kita panggil tanda telinga, dia panggil mendengar. Melihat ni kita faham daripada celik mata, tengok depan contohnya sesuatu tu melihat. Kita bukan duk bahas tu. Hak tu ijma' ulama Mu'tazilah Ahlussunnah kata hak tu sabit. Sampai kata tak sabit kafir. Sebab sabit dalam Quran. Yang dapat dengan dia dengan sifat tadi mengadakan tiap-tiap mungkin atau meniadakan dia meniadakan tiap-tiap mungkin. Sebab tu syekh-syekh dulu, syekh-syekh Tok Guru ataupun syekh-syekh bila belajar ni semangat tinggi tu. Sekarang pun ada lagi, cuma kita Melayu lemah sikit. Tengok tu. Yang ulama kita orang ajam, Syekh Konatir. Semangat dia, habis PhD pun nak kahwin. Dia aku tak akan balik ke negeri aku ni melainkan aku menguasai semua kitab-kitab Asyaf besar-besar. Tu hemah tinggi tu. Tak ada orang Melayu kita. Aku nak belajar ni sampai boleh habis kitab. Contohnya habis kitab Tuhfah, contohlah. Habis aku boleh baca kitab Tuhfah, lumat. Habis tu boleh dapat kitab lumat tu. Balik tak apa. Ini balik habis-habis 4 tahun 5 tahun baca kitab tak pandai. Nak mustaqil tak reti. Nak cari masalah kat mana? Orang tanya tak reti. Tak jadi tu. Tak payah balik tu. Masih kosong, masih tinggal kosong. Engineering 4 tahun gaji dia boleh jadi engineering. Perubatan 5 tahun dia belajar boleh jadi doktor. Tiba-tiba pengajian Islam belajar 4-5 tahun tak boleh nak jadi lagi yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab kita kan sijil. Macam kita tak pandai nak mustaqil, cari masalah kat mana tau. Kita jauh ni ibarat dia ada masalah, cari mana tau. Dia tak reti. Tu tak jadi lagi tu. Kena belajar lagi. Kena duduk lah buat macam mana apa alasan duduk dulu. Lepas tu dulu kita buat target dulu sebagai diploma. Aku ni tak akan kahwin melainkan aku boleh mustaqil macam kita ni. Boleh mustaqil, cari masalah sendiri, buka kitab sendiri. Orang tanya soalan ke apa ke, boleh buka kitab sendiri, cari kat mana. Selagi tak boleh macam tu, tak ada lah aku nak kahwin, nak teringat apa, tak ada. Dia jadi orang fail. Wal iradatu sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun. Dah sudah baca tadi kan, mengadakan tiap-tiap mungkin atau meniadakan. Tu kita dah faham dah khilaf ataupun tidak.
tadi. Wal iradatu sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tuqassisul mumkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi minal mumkinatil dia moleknya al-mumkinatil mutaqabilati. Itu sebab ada syair bawah tu al-mumkinatul mutaqabilatu. Mulai dari itulah al-mumkinati al-mutaqabilati. Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tukhassisu khassasa yukhassisu tukhassisu ay tukhassisul iradatu al-mumkinah bi ba'dhi ma yajuzu alaihi, dengan sebahagian barang yang harus ia alaihi atasnya, minal mumkinah itu min tu bayan bagi ma yajuzu. Artinya arti iradah bermula iradah iaitu iradah satu sifat berkehendak, bukan satu kehendak banyak. Satu berkehendak Allah dengan sifat berkehendak, Allah boleh kehendak. Allah kehendak apa? Allah berkehendak perkara yang baru, perkara mungkin yang qadim qadim azali, sejak dulu dah sabit, dah ada sabit sifat iradat pada Tuhan. Yang berdiri ia sifat, jadi ada sifat itu dengan zat, jadi pada zat, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentu ia sifat iradat itu akan segala mungkin. Tu mungkin itulah, sama ada mungkin tu sejak azali Allah Ta'ala berkehendak. Sama ada dia itu tak akan ada ke, dia itu bakal ada ke, dia itu telah ada ke, dia itu akan tiada ke. Dengan setengah daripada barang yang harus ia dengan setengah daripada barang yang harus ia Allah atasnya. Ya Allah Ta'ala. Pada barang yang harus ia barang atasnya, atas mungkin tadi. Apa barang tu? Daripada segala mungkin yang berlawan-lawanan. Al-mumkinatu al-mutaqabilatu, segala perkara mungkin yang berlawan-lawanan. Tu dia panggil, bila takrif begini ni makna merujuk kepada apa yang kita telah disebut, iaitu tanjizi qadim, bukannya saluhi qadim. Kalau saluhi qadim ialah bertakluk dengan tiap-tiap perkara mungkin atasnya. Kalau kata bertakluk dengan sebahagian perkara yang harus atasnya, atas mungkin, itu sudah tanjizi, lulus. Al-mumkinatu al-mutaqabilatu, dengan makna saluhi qadim, sejak azali Allah Ta'ala boleh tentukan kita ni ada dan tiada dalam masa yang sama. Tu empat segi ke kita, bulat ke kita, tinggi ke kita, pendek ke kita, gemuk ke kita, kurus ke kita, semua boleh berlaku. Sebab tu semua harus seperti itu. Kita ni ada nak ada pukul 8 ke, nak buat nak pukul 7 ke, nak buat nak pukul 9 ke, buat nak pukul 10 ke, boleh berlaku. Bila mari tanjizi qadim, tentu dah. Buat nak pukul 10 pagi. Tu mati pukul 10 pagi. Beranak 12 Rabiul Awal. Dia jadi khusus. Bila berlaku saja, tinggal nak tanjis dengan kudrat Allah Ta'ala. Ataupun orang yang mensabitkan iradat tanjizi hadis, dia itu bertepatan dengan tanjizi qadim bila sampai masanya. Kemudian kata musyarih rahimahullah ta'ala, yang dihimpunkan pada kata setengah mereka itu, setengah makna sebahagian mereka itu ulama, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawathiqatu. Biasanya rawathiqatu dibuyarwi, rawathiqatu tu kalau ikut syair tu, rawathiqatu meriwayat ia oleh segala orang-orang thiqah. Dan bermula kudrat dan iradat, ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat dengan segala mungkin. Nuktah. Tiada ta'aluk keduanya. Okey, titik situ. Dia nak kata iradat itu boleh tak terjemah tak? Terjemah. Al-mumkinatul mutaqabilatu, bermula perkara-perkara yang mungkin
yang berlawan-lawanan itu ialah wujuduna, wujud kita, wal adamu, tiada kita. As-sifat, sifat, merah, hijau, putih, kuning. Azminatun, zaman, masa-masa. Amkinatun, tempat-tempat. Jihatu, arah-arah. Kadzal maqadiru, begitu jugalah qadar-qadar, kecil, besar, pendek, dan sebagainya. Rawat thiqatu, telah meriwayatkan dia oleh orang yang thiqah. Dan bermula kudrat dan iradat itu ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat, dengan segala mungkin. Segala mana tak terlepas sikit habu pun. Segala bermakna jami', bukannya makna majmu'. Mantik tu, kullu bermakna jami', kullu bermakna majmu'. Ini nak macam mantik lah lepas ni. Aku takut aku seorang hidup. Tiada ta'aluk keduanya, kedua ta'aluk kudrat dan iradat itu dengan segala yang wajib, yakni wajib pada akal. Tak ada ta'aluk. Kita kata dah wajib apa? Yakni wajib zati. Qaid situ wajib, mana wajib zati. Adapun wajib aradhi, nisbah ta'aluk ilmu Allah dan iradat Tuhan, itu masih lagi berta'aluk dengan kudrat Tuhan. Kerana diri benda itu mungkin cuma tilik pada benda lain jadi wajib, tilik pada benda lain jadi mustahil, seperti ilmu dan iradat Tuhan. Ahmad itu diri dia harus, tapi bila tilik ilmu dan iradat Tuhan, dia itu akan ada hari Isnin, maka wajib ada hari Isnin, mustahil ada hari Selasa. Mustahil, wajib itu aridhi. Dan tiada dengan segala yang mustahil, yakni mustahil pada zati, bukannya aridhi. Kerana wazifah tugas. Jelas dia sebut wazifah tugas. Sebab tu ta'aluk ni tugas. Wazifah tugas kudrat itu memberi bekas, ithar. Dan wazifah iradat itu menentukan. Tapi ada pandangan kata memberi bekas juga. Dalam Aqidatul Najinah itu sebutlah, menentukan barang yang memberi bekas padanya pada barang oleh kudrat. Fa'il memberi bekas, dia tentukan ta'aluk takhsis. Dan ulama kata iradat itu ta'aluk ta'thir juga, kerana bawa kepada kudrat itu beri bekas, maka ta'aluk ta'thir jugalah. Dan yang menerima bekas itu iaitu yang menerima bekas segala mungkin. Jadi mungkin kita ni sekarang ni bekasan Tuhan, ataupun dia panggil istilah dia perbuatan Allah ma hasala bil masdar, hasil daripada perbuatan Tuhan. Habis ni hasil dia ni, kita jadi orang. Itu ma hasala bil masdar Tuhan, perbuatan Tuhan. Kalau perbuatan Tuhan yang masdari, Allah tengah buat lagi, buat. Lepas tu pop jadi habis. Itu ma hasala bil masdar. Jadi bila baca Baqarah Al-Amani itu, bila sebut ada perbuatan Tuhan, tu jaga. Ada perbuatan Tuhan dengan mana masdari, ada perbuatan Tuhan dengan mana ma hasala bil masdar. Kerana bahawasa memberi bekas pada yang wajib itu, yakni wajib pada akal zati, ada kalanya dengan mengadakan, ada kalanya memberi bekas itu dengan mengadakan, yakni mengadakan perkara yang wajib. Ini nak takdir kata perkara ni tak berlaku, iaitu mengadakan perkara wajib mustahil, yakni mustahil pada akal. Kerana lazim daripada menjadikan perkara mustahil, menjadikan yang mengadakan, iaitu mustahil, kerana lazim daripada menjadikan benda yang wajib itu menghasilkan yang sudah ada. Dia panggil menghasilkan yang sudah hasil, iaitu tahsilul hasil. Wajib tu dah ada zat Tuhan, sifat Tuhan, tiba-tiba dia buat lagi benda yang wajib, tu jadi tahsilul hasil. Suis dah buka lampu, tiba-tiba dia dah buka lagi, itu tahsilul hasil. Tahsilul hasil antara benda yang mustahil pada akal. Tahsilul hasil al-ijtima'u baina ad-diddain, muqabilul haqa'iq, at-tarjihu bila murajjih, dan sebagainya. At-tasalsul, ad-daur, itu semua benda mustahil pada akal. Dan ada kalanya buat perkara yang wajib itu dengan mentiadakan akan dia akan wajib, dan iaitu mentiadakan akan wajib mustahil pula, yakni pada akal. Kerana lazim daripada meniadakan mustahil ialah mentukar hakikat mustahil. Sekarang ni mustahil tiada,
Sekarang ni wajib tiada, tiba-tiba kita meniadakan benda wajib. Sekarang ni kalau kata meniadakan benda wajib, dalam keadaan benda wajib tu kita kata dia itu mesti ada, tak boleh tiada. Tiba-tiba boleh tiada. Nah, mana terbalik hakikat, dia diwajibkan mungkin. Maka tak boleh kita kata begitu. Dan pada yang mustahil, yang ia nafi dan ketiadaan yang semata-mata. Dan pada yang mustahil, mana tadi? Dan pada yang mustahil itu atas yang wajib tu. Kerana bahawa memberi bekas pada yang mustahil tu. Dan pada yang mustahil, yang ia nafi. Okey. Jadi pada yang mustahil itu atas situ tu, atas pada atas tu, iaitu pada yang wajib, kita ambil balik, yakni kerana bahawa memberi bekas pada yang mustahil. Sifat mustahil itu mendatang apa? Dia jelaskan sikit. Dia panggil sifat tunggal sifat lah. Yang ia mustahil itu tuju pada nafi dan ketiadaan yang semata-mata. Nak tafsir mustahil itu apa je? Sifat tunggal sifat. Tak payah bubuh dah mustahil itu apa. Yang ia tu nafi dan ketiadaan. Mustahil ni benda yang tiada, benda yang nafi, tak ada. Lepas tu semata-mata ada kalanya memberi bekas pada hak mustahil itu dengan mengadakan mustahil. Dan iaitu mengadakan mustahil ialah mustahil pada akal. Kerana lazim daripada mengadakan benda mustahil itu menukar hakikat mustahil. Sekarang ni mustahil benda yang tiada dan ternafi. Tiba-tiba kita mengadakan sesuatu yang asalnya dia itu memang passion tiada dan ternafi. Maknanya dia itu bukan tiada dan ternafi, bahkan dia tu mungkin terbalik hakikatnya. Kita kata benda mustahil sedangkan boleh buat. Tu dalam kitab Aqidatul Najin, dia cerita bahawasanya puak ahli bid'ah mengatakan Allah Ta'ala boleh buat anak Tuhan berdasarkan cerita Nabi Idris AS dengan Iblis tu. Yang Nabi Idris jawab secara zahir, secara umumnya kata boleh Allah Ta'ala memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ni, tanpa ditafsirkan. Kenapa tidak ditafsirkan? Kerana pertanyaan Iblis itu bukan untuk bertanya ilmu, tapi nak memadamkan cahaya iman dia. Nak mengolok-olok pertanyaan, olok-olok. Maka dia jawab pun olok-olok itu. Dan ada kalanya memberi bekas pada benda mustahil itu dengan meniadakan benda mustahil. Dan iaitu meniadakan benda mustahil pula. Mustahil pula. Kerana apa? Kerana lazim daripada meniadakan benda mustahil itu menghasilkan yang sudah hasil. Dah tutup lampu, kita suruh tutup lampu lagi. Tak boleh menghasilkan benda yang sudah hasil. Tahsilul hasili. Ini tak boleh. Adapun dari sudut wajib aridi, mustahil aridi, masih lagi bertakluk dengan kudrat Tuhan. Habis tu, dan bagi kudrat itu dua ta'alluq, yakni secara ijmali. Yang pertama saluhi qadim, saluhi padan patut, qadim sedia kala, dan iaitu saluhi qadim, patutnya, bolehnya, padannya kudrat pada azali bagi mengadakan tiap-tiap mungkin. Ini dalam barang yang senantiasanya. Barang yang senantiasanya terjemah daripada bala yazal, iaitu masa yang bukan azali. Barang di dalam barang yang senantiasa tu takluk pada mengadakan. Yakni Allah padan patut, yakni ada kebolehan kudrat sejak azali untuk cipta makhluk pada bala yazal. Bukan cipta makhluk pada waktu azali. Allah berpatutan, boleh pada patut, ada kebolehan, kemampuan, kudrat Allah untuk buat makhluk sejak azali dah. Buat makhluk tu bila? Pada bala yazal, pada waktu yang bukan azali. Kemudian yang kedua, ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi lulus hadis baru. Dan iaitu ta'alluq tanjizi hadis, mengadanya yang mungkin bagi segala mengadanya yang kudrat bagi segala mungkin. Yani
yang muafakat dengan iradat Tuhan lah. Tak sebut situ. Yang ni yang muafakat dengan kudrat Tuhan. Yang tak muafakat dengan kudrat Tuhan tak akan berlaku. Di ibraz. Jadi kudrat itu qadim. Berkuasa Allah Ta'ala tu baru. Jadi ta'aluk tajisi qadim ni lah. Berkuasa ni. Mencipta dan sebagainya. Adapun kudrat Allah Ta'ala qadim sejak azali itu saluhi qadim tu. Sejak azali Allah Ta'ala bersifat kudrat. Yani ada kebolehan, ada kemampuan untuk buat makhluk. Itu sejak azali. Allah Ta'ala ada sifat kudrat sejak azali dan ada kemampuan untuk buat makhluk sejak azali. Tapi buat makhluk bila? Waktu sekarang. Waktu baru. Waktu ma la yazal. Di dalam barang yang sabiq, bagi segala mungkin kemudian daripada tiada, yakni mawjud ba'dal adam. Yang sabiq sifat bagi tiada. Tiada tu yang lalu. Dulu tak ada, sekarang Allah mengadakan. Dan yang lahiq akan datang tiada. Akan datang tiada. Jadi kita ni bersifat dengan dua tiada. Pertamanya tiada sabiq, keduanya tiada lahiq. Ini Aqidatul Najin tak sebut. Kita ada tiada sabiq, tiada lahiq. Tiada sabiq ada dua. Tiada sabiq fil azal, tiada sabiq fi ma la azal. Tiada sabiq ini tiada kita dulu tu sejak azali, itu wajib pada akal. Tiada kita ma la yazal pada waktu yang habis dah waktu azali, itu harus. Itu yang bertakluk dengan qabdah Tuhan tu. Nak mengadakan kita boleh, tak nak kekalkan kita tiada boleh. Yang kedua ialah tiada lahiq, tiada akan datang. Yang ni sekarang ada, akan datang, bakal tiada. Jadi ada tiga. Sabiq azali, sabiq ma la yazal, tiada kita tu, dan tiada lahiq. Ada tiga tiada nisbah pada kita. Tiada lahiq pada azal, itu tak bertakluk dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala, kerana benda tu wajib pada akal, mesti tiada. Adapun lahiq, adapun tiada yang sabiq pada waktu ma la yazal, waktu sekarang yang sudah habis waktu azali, hak tu harus bertakluk kudrat dan iradat Tuhan. Adapun waktu atau tiada yang lahiq juga bertakluk dengan kudrat dan iradat Tuhan. Dan meniadanya mungkin baginya, dan meniadanya kudrat baginya, bagi mungkin tadi. Kemudian daripada adanya mungkin, ni dia khilaf ulama lah. Pandangan mu'tamad bertakluk meniadakan mungkin oleh kudrat Allah Ta'ala. Dan yang lain daripada demikian itu demikian mengadakan dan meniadakan. Itu dia panggil ta'alluq qabdah. Dinamakan yang lain daripada yang demikian itu, dia panggil ta'alluq qabdah juga. Iaitu ta'alluq qabdah, tiga ta'alluq. Tiga ta'alluq. Kerana tajizi hadis berlaku 3 kali. Qabdah 3 kali, saluhi qadim sekali. Betul tu. Saluhi qadim hak pertama, lepas waktu habis malaizat, waktu azali. Waktu ta'alluq qabdah 1. Lepas tu buat makhluk tajizi hadis. Lepas tu ta'alluq qabdah. Lepas tu meniadakan makhluk. Lepas tu ta'alluq qabdah. Lepas tu apa dah? Ta'alluq qabdah tu buat lagi makhluk 7. Lepas tu yang ke-8 tu ada ulama kata ta'alluq qabdah juga. Kalau kita tidak tilik pada dalil khalidina fiha abada lah. Kalau kita tilik pada dalil tu, mana qabdah tu tak sabit. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu 3 ta'alluq. Pertamanya keadaan mungkin pada barang yang sentiasa dahulu daripada adanya. Barang yang sentiasa ni ma la yazal, iaitu waktu yang sudah selain azali. Waktu azali habis, masuk waktu ma la yazal. Dari dahulu, yakni sebelum daripada adanya mungkin. Waktu ma la yazal, waktu yang habis masa azali, waktu itu tak ada makhluk ni. Bila Allah Ta'ala buat ni, nak buat satu benda ni, maknanya makhluk pertama. Dia berada di dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan makna bahawasanya sya'an Allah Ta'ala, jika menghendaki ia Allah, niscaya dikekalnya Allah atas ketiadaannya mungkin.
selama-lamanya. Ikut Tuhan. Dan jika menghendaki ia Allah akan mengadanya Allah, yakni akan perkara mungkin tadi, niscaya mengada ia Allah akan mungkin dengan kudrat. Nukta. Tu qabdah yang pertama. Lepas tu Allah pun buat tanjizi hadis. Lepas tu baru qabdah yang kedua, keadaannya kudrat itu pada barang yang senantiasa yakni pada barang yang ma la yazal, pada waktu ma la yazal tu. Kemudian daripada adanya mungkin di dalam genggaman kudrat Allah Ta'ala, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika dikehendakinya Allah Ta'ala akan meniadakan dia mungkin, niscaya meniada ia Allah Ta'ala akan mungkin. Dan jika dikehendaknya Allah Ta'ala akan kekalnya mungkin, niscaya mengekal ia Allah akan mungkin. Itu selepas tanjizi hadis, lepas Allah Ta'ala buat. Sekarang ni lah contohnya. Kita sedang berada dalam ta'aluk qabdah Tuhan. Boleh kita nak mati, boleh kita nak hidup lagi, boleh Allah nak kekalkan kita ni ada, boleh nak kekalkan kita, boleh kita ini musnah dengan ketentuan Allah Ta'ala sejak azali. Yang ketiga, keadaan mungkin itu pada ketika ketiadaan mungkin di dalam genggaman kudratnya. Ini lepas kiamat lah, habis kiamat. Jadi ada 4 lah kalau termasuk 8 tu. Yang pertamanya tiada kita pada waktu selepas habis azali. Kemudian qabdah yang kedua ketika kita ada. Qabdah yang ketiga bila kita dimusnahkan. Lepas tu habis hilang, tak ada apa tu. Lepas tu dikatakan 40 tahun selepas kiamat baru jadi pada masyarakat. 40 tahun tu dia panggil ta'aluk qabdah tu. Di bawah ta'aluk qabdah yang ketiga. Itu ta'aluk qabdah yang keempat tu khilaf ulama, sabit ke tidak lepas masuk syurga. Ada yang kata sabit kalau qat'in nazar, tanpa kita melihat dalil. Kalau lihat dalil tak ada apa lah, sebab Allah Ta'ala sebut khalidina fiha abada. Nak musnah ke apa lagi? Tu Allah Ta'ala jika menghendaki ia Allah, niscaya meninggal ia Allah akan dia. Jadi keadaan keadaannya pada ketika ketiadaan. Keadaan mungkin pada ketika ketiadaan mungkin di dalam genggaman kudrat Allah, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki ia Allah, niscaya meninggal ia Allah akan mungkin tadi atas ketiadaannya yang mungkin. Dan jika menghendaki ia Allah akan mengadanya yang mungkin, niscaya mengada ia Allah akan mungkin. Tu bila kita dah tiada, kiamat berlaku. Mudah tu. Kemudian dan bagi iradat itu 2 ta'aluk. Iradat pula 2 ta'aluk, yakni atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan yang tak mu'tamad ada sabit 3 ta'aluk. Yang ketiganya tanjizi hadis. Tapi tanjizi hadis itu dengan makna muafakat. Iradat tanjizi hadis dengan tanjizi qadim, bukannya baru berkehendak. Tidak boleh sabit Allah Ta'ala itu baru berkehendak. Allah Ta'ala sudah siap kehendak sejak azali. Kerana apa? Kerana pengetahuan dia pun azali. Bila pengetahuan dia azali, Allah Ta'ala tahu dah apa yang akan berlaku, apa yang bakal berlaku, apa yang tidak berlaku. Maka Allah Ta'ala kehendak selalu lah sejak azali tu. Bukannya Allah baru kehendak. Seolah-olah bila kata Allah Ta'ala baru kehendak ni, makna Allah baru tahu. Jam. Sebab isnad akli je, sandaran aklinya kudrat tidak akan bertaluk melainkan dengan iradat tidak akan bertaluk melainkan dengan ilmu. Jadi kalau kita kata iradat baru bertaluk sekarang, makna ilmu Allah Ta'ala pun baru tahu sekarang. Itu dia bawa maka itu mustahil. Ini ada 2 ta'aluk. Pertama saluhi qadim, dan iaitu saluhi qadim, patutnya Allah pada azali, atau patutnya iradat Allah pada azali bagi menentukan mungkin dengan barang mana perkara daripada segala perkara yang berlawanan yang telah terdahulu sebutnya itu. Bagi menentukan mungkin dengan barang mana. Barang mana ni tak letak lagi. Dia tak letak lagi. Kalau setengah barang tetap dah. Barang mana ni apa-apa saja. Jadi ta'aluk kita sejak azali Allah Ta'ala saluhi qadimnya dari sudut iradat Tuhan. Kita ni boleh ada, boleh tiada. Kita ni boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Kita ni boleh beranak di timur, di barat, di selatan, di utara. Boleh berlaku.
Tapi bila berlaku tanjis, makna sudah khusus dah. Kita ni akan duduk di mana, akan berada di mana, dan segala rezeki kita, ketentuan kita, semua sudah ditakdirkan. Yang kedua, tanjizi qadim, dan iaitu tanjizi qadim, menentukan nyo iradat Tuhan pada azali itu bagi mungkin dengan setengah daripada barang. Setengah mana tentulah. Setengah yakni sebahagian daripada barang yang harus ia barang atas mungkin tadi. Dan ada pun titik. Itu. Jadi al-mungkinat mutaqabilatu, wujuduna wal adam. Wujud kita dengan adam kita tu takluk suluhi. Boleh berlaku. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata tiada kita, maka ternafi wujud. Itu tanjizi. Ada kita, ternafi tiada. Itu tanjizi. Kita berada di barat, ternafi timur, ternafi utara, ternafi selatan. Itu tanjizi. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ada pun bermula menentu kudrat itu bagi mungkin ketika mengadanya nya mungkin dan meniadanya nya mungkin, maka iaitu ta'aluk yang asing, tetapi iaitu menentu kudrat. Baik, betul tu. Ada. Ya. Tak ada. Dia kata adapun bermula menentu kudrat itu, kita turut dulu, bagi mungkin ketika mengadanya nya mungkin dan meniadanya nya mungkin, maka iaitu ta'aluk yang asing, tetapi iaitu menzahirkan bagi ta'aluk tanjizi qadim jua. Dan makna menentukan itu, dan adapun bermula menentu kudrat itu bagi mungkin. Bukan ni, silap. Menentu iradat. Dia nak kata tanjizi hadis. La'alla sawab iradat. Bukan kudrat tu. Jadi pencetak ni dia tak minum kopi macam tu. Macam mana? Bermula menentu iradat itu, kudrat bukan menentu. Bermula menentu iradat itu bagi mungkin ketika mengadanya nya mungkin dan meniadanya nya mungkin, yakni meniada dan mengada ni dengan kudrat. Ketika meniada nak kata tanjizi hadis iradat, maka iaitu menentu iradat bagi mungkin ila akhirih itu ta'aluk yang asing lain, yakni bukan tanjizi qadim. Ni atas pandangan mengatakan tanjizi hadis, tetapi iaitu menentu kudrat bagi mungkin ketika mengada dan meniada tu menzahirkan bagi ta'aluk tanjizi qadim jua. Ni macam Rusabi tu. Rusabi pula. Kena tu lagi lah. Dia hanya menzahirkan ta'aluk tanjizi qadim yang dulu. Bukannya baru kehendak kan. Bukannya baru kehendak, baru nak tahu kan. Tu yang kata tu ta'aluk tanjizi hadis, kalau kita sabit pada iradat, dia lain daripada ta'aluk tanjizi qadim yang sabit pada iradat. Bahkan bukannya asing dengan makna tak ada kaitan tu, tak ada kaitan juga dari sudut Allah Ta'ala. Bila kita kata tanjizi hadis pada iradat Tuhan, maknanya dia hanya menzahirkan apa yang telah tetap sejak azali, iaitu tanjizi qadim. Cuma ulama tidak menetapkan tanjizi hadis ni sebab apa? Sebab kudrat tu sudah berlaku tanjizi hadis. Dia seolah-olah lebih nampak ke kudrat lagi tanjizi hadis tu. Iradat tak apa nampak mana. Lepas tu ulama kata tak ada tanjizi hadis ni tak hidup sabit. Sebab tanjizi hadis ni sama je macam tanjizi qadim. Sebab tanjizi hadis ni dia hanya menzahirkan apa kehendak Tuhan yang sejak azali tu. Kau tak payahlah sabit, sama je. Tu dan makna menentukan itu,
iaitu menentukan. Memberatkan salah suatu daripada dua taraf mungkin, dua sisi mungkin. Itulah benda mutaqabilat. Ada tiada, dia tentu salah satu. Gemuk kurus, dia tentu salah satu. Merah, hitam, hijau, kuning, ungu, dia tentu salah satu warna. Besar pendek, besar kecil, dia tentu salah satu. Tinggi pendek, dia tentu salah satu. Tu dia maksudnya. Dia menentukan salah satu daripada dua taraf, dua tepi mungkin. Apa dia? Iaitu dua sisi mungkin, daripada ada atau tiada, atau pendek atau lain, daripada keduanya, ada tiada atau pendek. Daripada barang yang telah terdahulu sebutnya muka surat 8 tu, dengan jatuh ganti, yakni berlaku ganti daripada muqabil yang tersebut itu. Jatuh ni berlaku lah. Ada ke tiada, pendek ke panjang, gemuk ke kurus, merah ke hijau, ke hitam ke merah, timur ke barat ke selatan. Dia tentu. Itu maksud menentukan. Jadi berkehendak dengan menentukan serupa ya. Dalam kitab Al-Misbah ni beberapa kali dia ulang, Allah Ta'ala berkehendak lagi pula menentukan sekian. Yang dia kata berkehendak ni tak semesti menentukan. Hak tu dia nak kata sifat berkehendak tu. Sifat berkehendak memang tak mesti tentu. Hak yang sifat berkehendak sabit belum tentu Allah Ta'ala menentukan tiada. Boleh jadi Allah tentukan ada. Ada dengan tiada. Sabit sifat berkehendak boleh berlaku Allah Ta'ala tentu ni. Boleh berlaku Allah Ta'ala tentu. Allah tentu pada Allah tentu ada, maka ternafi tiada. Kalau berkehendak sama dengan menentu. Berkehendak lain dengan menentu. Berkehendak lain dengan berkehendak. Berkehendak ni semata-mata sifat. Boleh jadi dengan sifat berkehendak ni, iaitu berkehendak ada, berkehendak tiada. Allah pun ta'in. Allah Ta'ala berkehendak untuk ada. Allah Ta'ala menentukan untuk ada. Menentukan tu asal daripada terjemahan taksis. Berkehendak tu, itu iradat masdari dia. Berkehendak sejelas berkehendak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh musannif rahimahullahu ta'ala, wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Arti ilmu itu, dan yang ke-9, ilmu mengetahui yakni pengetahuan. Dengan pengetahuan tu bi samaratus sifah, tahu Allah tahu apa? Allah mengetahui perkara yang ada, perkara yang mungkin, perkara yang mustahil, perkara yang wajib. Tu maksud pengetahuan Allah. Mengetahui Allah banyak bukan satu. Mengetahui Allah banyak bukan satu. Dan mengetahui Allah dan sifat pengetahuan Allah, dua-dua tu qadim, tidak akan berlaku hadis. Allah Ta'ala ada sifat ilmu azali, begitu juga Allah Ta'ala mengetahui sesuatu azali juga. Mengetahui Allah Ta'ala bukan baru. Ta'alu ia ilmu itu dengan sekalian yang wajib, yakni wajib pada akal, dan harus pada akal, dan yang mustahil pada akal, akan sebagai ta'alu inkishaf, nyata di sifat ilmu Allah tiga-tiga ni. Hakikat lagu mana nyata, wallahu a'lam. Itu ya. Qala syarihu, telah berkata syarih, al-ilmu, ilmu itu sifatun wujudiyatun qaimatun bidhatihi ta'ala, tata'allaku bil wajibati wal jaizati, ay tata'allaku as-sifatu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati, ta'alluqa ihatatin wa gishafin, akan sebagai ta'alluq ihatah, meliputi, dan juga inkishah, nyata. Arti qala syarih itu, bermula ilmu itu iaitu ilmu satu sifat yang wujudi, yang qadim. Wujudi, mengetahui bukan wujudi, mengetahui amrun i'tibari. Satu sifat pengetahuan, mengetahui banyak.
Tu yang berdiri ia sifat tu dengan zatnya zat Allah, yakni pada zatnya zat Allah. Mengetahui tak ada di zat, mengetahui itu faham je, yang ada ilmu, yang ada pengetahuan. Tu yang ta'aluk ia sifat tadi dengan segala yang wajib, yang wajib pada akal, dan yang harus pada akal, dan yang mustahil pada akal, akan sebagai ta'aluk meliputi dan menerangkan. Dia kata menerangkan inkisah. Hal ni lain daripada lain ni. Biasanya orang terjemah terbuka atau nyata ya. Kalau terbuka tu, itu terjemahan yang waham. Jadi dia terjemah terbuka dengan makna nyata, sebab boleh beri waham kata tertutup. Bukan makna begitu, maknanya nyata. Ni menerangkan inkisah. Ini pertama kali jumpa ni orang sebut menerangkan ni. Tu menerangkan. Menerangkan makna nyata lah. Maka segala yang wajib yang ta'aluk akan dia, akan yang wajib itu oleh ilmu itu, seperti zat Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala mengetahui zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu zat Allah ada, sifat Allah ada, hakikat dia lagu mana Allah Ta'ala tahu. Dan segala perbuatan Allah, mana tadi? yakni segala perbuatan Allah, yakni segala perbuatan yang sudah dikehendaki Allah akan buat. Allah tahu. Perbuatan Allah Ta'ala yang akan dibuat, Allah Ta'ala tahulah. Jadi bila Allah Ta'ala kehendak sejak azali dan tahu benda itu akan terjadi, maka wajib lah. Jadi wajib pada akal. Ni pula ini. Kalau kita lain tak ada sebut perbuatan, dia sebut zat dan sifat. Zat Allah Ta'ala wajib. Sifat Allah Ta'ala wajib. Kerana perbuatan Allah Ta'ala ni harus. Asalnya Allah Ta'ala boleh buat mungkin, boleh tidak buat mungkin. Yang ni tidak pada diri tak berkait dengan aridhi lah, tak berkait dengan ilmu Tuhan ataupun iradat Tuhan. Tapi kalau berkait dengan iradat Tuhan, dengan ilmu Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tu jadi wajib, mesti berlaku. Pelik kau ni. Perbuatan Tuhan masuk sini. Sebab kalau kita kata nisbah pada perbuatan Tuhan jadi wajib, nisbah ilmu dan iradat, kita boleh kata hak tu wajib aridhi, bukan wajib zati. Zat Tuhan dan sifat Tuhan wajib zati. Jadi hak ni lain pada lain. Lagi tak lain, dia tak sebut perbuatan Tuhan. Perkara yang wajib dia sebut zat Tuhan dengan segala sifat Tuhan dia. Segala sifat Tuhan, betul lah. Segala perbuatan Tuhan Allah Ta'ala bukan wajib buat. Bukan wajib buat ni. Kalau nak kata wajib, wajib nisbah iradat, nisbah ilmu, hak tu wajib aridhi pula. Zat Tuhan dengan sifat Tuhan ni wajib zati. Sifat Tuhan dengan zat Tuhan ni wajib zati, bukan wajib aridhi, bukan wajib aridhi. Jadi kita boleh komentar di situ. Segala perbuatan di sini Musannif syarih kita, perbuatan Tuhan yakni dengan makna Allah Ta'ala buat sesuatu ni harus je, bukannya wajib. Kalau nak kata wajib pun tidak kepada iradat Tuhan ataupun ilmu Tuhan, baru kata benda tu Allah Ta'ala wajib buat. Sekarang ni masalahnya yang kita regukan contoh tu dengan wajib zati. Wajib zati, zat kontrak zat dengan sifat Tuhan tu, itu wajib zati. Perbuatan Tuhan bukan wajib zati. Kalau kata perbuatan Tuhan wajib zati, dia main ikut Mu'tazilah lah. Allah Ta'ala wajib pakai Rasul. Sudah. Allah Ta'ala wajib buat perkara yang islah wassalah as-salah wal aslah. Habis. Tapi lu berasa macam nak kata harus tu. Sebab harus tak ada. Wajib yang ta'aluk akan dia oleh ilmu itu seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifat dan segala perbuatannya. Tiba-tiba lepas tu, dan yang mustahil itu seperti syarik dan anak bagi Allah Ta'ala. Lepas tu tak ada tu, harus. Jatuh ni sekolah ni. Jatuh ni. Mungkin nak kata perbuatan Tuhan tu harus. Contoh harus tak ada. Kalau ikut tertib, dia kata tadi wajib dan yang harus dan mustahil. Al-lafu wan nashru al-murattab. Jadi jatuh. Nuskah dia jatuh. Bukan nak kata perbuatan Allah tu wajib.
Nasib baik tu. Kalau tidak fihi nazar dah. Macam mana Musannif kata segala perbuatan jadi wajib pula? Tak jadi. Nak kata wajib boleh, tapi aridi. Sekarang ni contoh bukan dekat aridi. Wajib aridi tu jadi harus zati. Dia bawah masuk pada harus zati di bawah tu. Jadi ni mungkin jatuh ruskah dia. Baru perasan. Segala perbuatan jadi gini lah. Itu takdirnya dan yang harus itu seperti segala perbuatannya. Begitu. Dan yang harus itu seperti segala perbuatannya, perbuatan Allah. Jatuh. Ni kita dah elok lah ni. Jatuh juga. Buat macam mana? Baru bagi mustahil. Dan yang mustahil itu seperti syarik, iaitu sekutu dan anak bagi Allah Ta'ala. Yakni tahu benda mustahil dengan makna dua. Tak maunya tahu kata syarikul bari itu tidak ada. Kerana ilmu Tuhan ni dia bertepatan dengan wakil. Kerana ilmu Tuhan ni bertepatan dengan wakil. Wakil ni ada ke tak ada syarikul bari? Syarikul bari tu tak ada. Tiada. Syarikul bari tu pada wakilnya tiada. Syarikul bari pada wakilnya tiada. Maka Allah Ta'ala mengetahui yang muafakat dengan wakil. Mana Allah Ta'ala mengetahui perkara mustahil. Mana? Iaitu syarikul bari. Syarikul bari itu mustahil. Apa yang wakil berlaku pada syarikul bari? Syarikul bari ni wakilnya berlaku jadi tiada. Jadi dua. Pertamanya Allah Ta'ala mengetahui benda mustahil, dengan mana Allah Ta'ala mengetahui benda tu tiada, dan Allah Ta'ala mengetahui kalau ada jadi apa. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada di langit dan bumi itu dua Tuhan, nescaya tak ada lah bumi ni. Tak ada, langit bumi ni tak ada. Bukan setakat hancur, tak ada terus atas pandangan mu'tamad. Tu. Ini jatuh ni. Jatuh. Dan ilmu itu tiada ada baginya bagi ilmu melainkan ada ta'aluk tanjizi qadim, iaitu ta'aluk tanjizi qadim dengan segala perkara yang azali. Ta'aluknya ilmu dengan segala perkara pada azali atas jalan meliputi dan menerangkan segala perkara itu, dengan tafsil terperinci. Tak ada yang tersembunyi. Segala kulliyat dan juz'iyat Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu benda yang tak ada kesudahan secara tafsil atas pandangan mu'tamad. Terus dalam Aqidatul Rajin dan Bahara itu. Bagi benda yang tak ada kesudahan, itu khilaf ulama Ahlussunnah. Ada yang kata Allah Ta'ala tahu secara tafsil, ada yang kata Allah Ta'ala tahu juga tapi secara ijmali, kerana tidak dapat difikirkan di akal. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang tiada tafsir secara terperinci. Kerana bila tahu secara tafsir, kalau tahu secara tafsir terperinci ni, makna dia ada had, sedangkan benda tu tiada had. Imam Haramai kata, siapa-siapa yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui perkara yang tidak ada had, kami safihkan akalnya, kami bodohkan akalnya. Dijawab oleh Syekh Jawhari, yang itu disebut jawab oleh Syekh Jawhari rahimahullah ta'ala, kata had tu qiyasul ghaib ala syahid ni, tak boleh. Allah Ta'ala mengetahui secara tafsil benda yang tak ada hingga. Hasyadu Suki jawab bahawasanya itu ikut akal kita. Akal kita, ilmu kita hanya terbatas kata kalau tahu satu benda tu mesti ada had. Tahu secara tafsil pada satu benda mesti ada had. Hasyadu Suki kata itu tak berlaku pada ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan tak sama macam ilmu kita. Ilmu kita akan tahu kata bila kata sesuatu itu mesti ada had. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Hakikat Allah Ta'ala mengetahui benda yang tiada hingga ni secara tafsil, wallahu a'lam. Itu saja. Dan Syekh Suhaimi pun dia sebut kata apa dalam kitab Rajin tu, dalam kitab Al-Muqtada, dia kata bahawasanya orang yang mengatakan Allah Ta'ala mengetahui tapi tak secara tafsil, bahkan ijmali perkara yang tak ada kesudahan ni, dia itu tidak kufur, tapi perkataan itu, etika itu haram. Ingat balik apa yang dalam Aqidatul Najin tu dia panggil idza takarrara tahaqqaqa, idza tahaqqaqa tadaqqaqa. Bias bati dengan jiwa apa yang dalam kitab, baru dia boleh ingat.
قال المصنف رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Esok kita baca ni lagi lah. Tak habis lagi tu. Kita tu najis sampai bab kalam lah. Tak habis lagi, kita baca lagi esok tak ada lagi lah kita tu najis. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.